mydigital.kkmm memacu aspirasi digital negara. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Mari bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen Rayuan Musim Sejuk. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pena juga Hazwan bersama anda untuk Warna Pagi edisi pagi Isnin dan selesai sudah topik kebun kita di topik pagi dan kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Tajuk kita hari ini tentang inspirasi wanita hebat. Memang hebat wanita seorang tokoh wanita yang bersama kita hari ini merupakan ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia dan juga banyak kisah-kisah kehidupan beliau yang perlu kita dengar dan jadikan panduan, jadikan bimbingan dan perkongsian menarik bersama the one and only Dr. Aizan Sofia Amin, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Dr. Aizan. Waalaikumsalam Brother Pian dan juga Brother Azwan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, kami pun alhamdulillah sihat-sihat dan purple semuanya. Makin sihat Dan kita ucap terima kasih juga sahabat. Semalam. Yes. Betul tu yang kita nak cerita juga hari ni. Kalau 3 hari bulan Disember yang lalu kita ada hari OKU sedunia, 5 hari bulan Disember kita ada hari sukarelawan sedunia yang mana kita sama-sama bersatu dan kita meraihkan, menghargai satu sama lain lah doktor. Dan macam doktor sendiri untuk awal ni mungkin kita nak boleh perkenalkan diri, mungkin di mana doktor bertugas sekarang dan juga mungkin doktor juga merupakan seorang cancer survivor, cancer tulang sebelum ni doktor ya, yang mungkin doktor ada pengalaman berharga nak dikongsikan dengan sahabat pendengar kita sebagai inspirasi wanita hebat hari ini. Silakan Dr. Aizan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf saya minta telefon nak terus call. Nak music background. Silent dah ni, tiba-tiba boleh berbunyi pula kan. Minta maaf. Tak apa. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton, pendengar radio IKIM, khususnya buat DJ yang bertugas, Brother Pian dan juga Brother Azwan. Okey, saya merupakan pensyarah kanan program kerja sosial Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM di Bangi, dan saya juga merupakan ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia IRM. Jadi saya sekarang bertugas sepenuh masa lah di UKM dan juga membantu Islamic Relief sebagai sukarelawan pada mulanya. Dan kemudian pada tahun 2018, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Islamic Relief Malaysia, khususnya Brother Zairul, Tuan Haji Zairul merupakan CEO Islamic Relief Malaysia yang telah mengiktiraf penglibatan saya dengan IRM sebagai sukarelawan semenjak tahun 2007 lagi, dan dilantiklah menjadi salah seorang daripada ikon kemanusiaan IRM. So alhamdulillah, terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang tu. Dan hari ini saya bersama-samalah Brother Pian, Brother Hazwan dan juga pendengar semua untuk berkongsilah sedikit pengalaman saya. Jadi merujuk kepada soalan saya bukan dilahirkan sebagai OKU, tetapi pada usia saya 16 tahun saya telah kehilangan kaki kanan akibat kanser tulang. Saya telah disahkan mengidap kanser tulang ketika saya berusia 14 tahun. 2 tahun selepas itu, saya telah kehilangan kaki kanan kerana tak berjayalah proses rawatan moden, rawatan tradisional. Saya tak berjaya, kaki saya tak berjaya diselamatkan, dan akhirnya pada usia 16 tahun saya telah kehilangan kaki kanan dan menjadi orang kurang upaya fizikal. Jadi sebenarnya pengalaman saya ni sebagai OKU dah lebih daripada 20 tahun, mengalami pelbagailah rintangan, cabaran sebagai seorang OKU. Dan saya sebagai seorang bekas pesakit kanser pun memang banyak cabarannya kerana telah melalui fasa sakit yang lama. Kalau saya ingat lagi masa saya disahkan mengidap kanser usia 14 tahun. Usia remaja masa tu kan, masa tu remaja kita seronok nak pergi sekolah, tapi
saya memang tak dapat pergi sekolah. Memang 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun saya tak dapat bersekolah. Dan saya tak dapat ambil PMR kerana saya disahkan budak kanser ketika usia 14 tahun tingkatan 2. Kemudian menjalani rawatan, saya tak bercuti sekolah dan tak dapat ambil PMR. Masa tu Brother Pian masih PMR lagi dengan Brother Hazwan kan? Okay. Masih. Ingat-ingat. Sekarang ni kita dah ada PT3 kan. PT3 pun mungkin akan dah dimasukkan ya. Okay. Ya. Jadi memang saya tak dapatlah menjalani kehidupan macam rakan-rakan yang lain. Kehidupan saya banyak dihabiskan di rumah, di hospital, menjalani rawatan, dan akhirnya kaki kanan saya terpaksa dipotong pada usia 16 tahun, membuatkan saya menjadi kurang upaya fizikal. Dan kemudian saya sambung kembali pengajian sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pucuk Perdana, ambil SPM. Alhamdulillah saya lulus. Dan masa tu SPM dapat keputusan yang agak baik. Saya dapat masuk ke matrikulasi UIA dan kemudian saya sambung degree dalam psikologi di UIA Gombak. Okay. Kemudian saya ambil master dalam counselling di UKM Bangi. Dan selepas itu saya ditawarkan untuk menjadi pensyarah dalam program kerja sosial di UKM. Dan itu membawa saya ke University of Glasgow, Scotland, UK pada tahun 2010 untuk melanjutkan pengajian PhD. Dan saya kembali pada tahun 2014 ke Malaysia dan selepas itu terlibat aktiflah dalam advokasi untuk OKU dan menjalankan banyak research tentang OKU di Malaysia ni. Okay, itu sedikit lah pengalaman saya. Ya Rabbi, macam tu kisahnya. Doktor pada usia remaja memang tengah happy-happy, gembira-gembira, tiba-tiba diuji Allah uji dengan kanser. Tapi dengar cerita doktor tadi tu, satu-satu tangga doktor naik. Walaupun dalam keadaan kekurangan mungkin dari segi fizikal, tapi keistimewaan dan semangat doktor tu menyebabkan doktor berada di tempat sekarang ni, menjadi contoh dan inspirasi untuk yang lain. Macam mana doktor, bila tadi cerita tentang ujian, rintangan, macam mana doktor lalui semua tu, dan dalam masa yang sama juga difahamkan Dr. Aizan juga turut menerima pernah dilantik menjadi Duta Belia Transformasi Nasional ataupun TN50, dan juga dapat anugerah tokoh pekerja negara pada tahun 2019 walaupun dalam keadaan yang doktor dah bayangkan tadi. Apa motivasi, macam mana inspirasi doktor untuk bangkit tu, Dr. Aizan? Ya, sebenarnya tak mudah lah untuk bangkit sebenarnya. Utamanya dengan banyak halangan sosial, persekitaran sebagai seorang OKU kan. Kalau saya ingat balik, kalau boleh saya tidak mahu mengenanglah perkara-perkara negatif, stigma masyarakat, diskriminasi yang saya lalui. Tetapi kadang-kadang saya perlu bercakap. Kalau saya tak bercakap mungkin kadang orang tak faham, orang tak pernah lalui. Mungkin dengan saya berkongsi pengalaman itu mungkin boleh memberi kefahaman kepada masyarakat tentang kehidupan OKU, tentang pentingnya untuk menerima OKU sepenuhnya dan memberikan ruang dan peluang supaya OKU dapat hidup sama macam orang lain kan. Jadi saya masih ingat lagi masa saya mengikuti pengajian di matrikulasi, mungkin masa itu ramai pelajar yang belum matang kan, masa tu usia awal usia 18 tahun, jadi mungkin mereka tidak biasa terdedah dengan OKU. Jadi ketika itu saya melalui satu fasa yang menyedihkan juga di mana bukan menyedihkan juga lah, memang menyedihkan. Saya telah dipulau oleh rakan-rakan, saya telah dihina menyebabkan saya hampir berputus asa. Masa tu saya beritahu mak saya, menangis-nangis lah bila kena hina, kena pulau saya bagi tahu saya nak berhenti belajar. Jadi masa tu mak saya lah keluarga saya lah pendorong utama saya, memberikan saya motivasi untuk saya bangkit daripada kekecewaan dan kesedihan itu, yang membakar semangat saya untuk meneruskan pengajian. Saya masih ingat lagi kalau pada tahun saya matrikulasi tahun 2003 kalau saya
berhenti belajar pada waktu itu, tidak meneruskan pengajian kerana sikap rakan-rakan di sekeliling saya. Mungkin saya tak jumpalah Brother Pian dan Brother Hazwan hari ni sebagai Dr. Aizan kan. Ya. Mungkin saya tahu sekarang saya di mana kan. Jadi saya sentiasa rasa bersyukur kerana saya dikurniakan dengan keluarga, terutamanya ibu saya dan arwah ayah saya yang sangat menyokong saya, yang tidak pernah memandang rendah pada saya, tidak pernah menyisihkan saya, tidak pernah melayan saya berbeza dengan anak-anak yang lain. Jadi inilah yang amat pentinglah bagi seorang OKU untuk mempunyai keluarga, support system yang sangat kuat, yang sentiasa menyokong, mendukung anaknya supaya meneruskan perjuangan bangkit melawan segala rintangan dan kekecewaan dalam hidup lah. Jadi itu jugalah sebenarnya yang membakar semangat saya untuk saya untuk saya sebenarnya tak baiklah kita nak buktikan diri kan, tapi pada waktu itu kerana kata-kata orang, kerana pandangan prejudi, stigma negatif orang di sekeliling saya yang mungkin memandang rendah pada saya sebagai seorang OKU, membuatkan saya rasa saya kena buat yang terbaik. Jadi saya kena belajar sungguh-sungguh. Setiap semester saya pulunlah study hard kan, membuatkan saya setiap semester alhamdulillah dapat dean list. Kemudian pada majlis convocation saya dapat pelajar terbaik psikologi. So alhamdulillah berkat doa dan sokongan ibu, ayah dan keluarga saya dan juga rakan-rakan, ada juga rakan-rakan yang tidak nafikan yang membantu saya juga, yang membuatkan alhamdulillah saya berjayalah sehingga ke tahap ini. Dan dalam masa yang sama nak cerita sedikit tentang pengalaman sukarelawan saya. Ketika saya mengambil pengajian peringkat degree, saya tidak berpeluang untuk menjadi seorang sukarelawan. Jadi pada waktu itu saya selalu rasa macam ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Sebagai seorang OKU, saya memang dah rasa kekurangan. Dan apabila saya lihat orang lain terlibat aktif dalam aktiviti persatuan, saya pun ada keinginan nak membantu orang. Nak juga tapi, kan? Tapi pada waktu itu saya rasa macam mungkin saya ni OKU, mungkin kalau saya nak tolong orang nanti orang macam rasa tak percaya dengan saya. Jadi selepas itu saya menamatkan pengajian degree, saya terus berdaftar sepenuh masa dengan Makna Majlis Yang Nasional untuk menjadi menjadi sukarelawan sepenuh masa dengan Makna. Dan kemudian saya juga menyertai Islamic Relief Malaysia sebagai sukarelawan dan akhirnya dilantik menjadi salah seorang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. So saya rasa amat bertuah kerana diberi ruang dan peluang untuk saya sama-sama berbakti dan menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti sukarelawan. Masya Allah. Itu satu perkara yang harus dicemburui oleh kita semua sebenarnya. Semangat Dr. Aizan Sofia Amin, walaupun diuji kekurangan fizikal, tapi itu tidak menjadi penghalang. Kejap lagi doktor, untuk pusingan kedua kita nak cerita tentang, tadi doktor ada sebut tentang halangan sosial. Macam mana masyarakat sekarang yang terkinilah menyantuni golongan OKU, dan mungkin doktor boleh kongsikan. Dan mungkin satu soalan saya saja nak tanyakan. Biasa kalau doktor berhadapan dengan ujian, macam-macam orang cakap, orang pandang, orang layan doktor kan, apa yang biasa mak doktor sebutkan untuk memujuk hati doktor kan. Kejap lagi kita kongsi Kita nak berehat kejap untuk pusingan pertama ni. Dan kita akan kembali selepas ini. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat semua, kalau katakan anda nak menyumbang menerusi Islamic Relief Malaysia, anda boleh layari saja www.islamic-relief.org.my ataupun terus saja ke media sosial Islamic Relief Malaysia. Jadi anda boleh dapatkan maklumat di sana, okey? InsyaAllah. Berehat dulu, terus dengar Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda terus mendengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita pagi ini Inspirasi Wanita Hebat. Kalau kita dengar perkongsian daripada Dr. Aizan tadi pun banyak sebenarnya inspirasi dan juga motivasi untuk kita kuatkan semangat kita, terutama bagi mereka yang mungkin diuji dengan kekurangan sesuatu lah kan. Kita malulah seganlah sebenarnya dengan Dr. Aizan. Dr. Aizan dah capai macam-macam kejayaan. Sekarang malah menjadi pencerah kanan di UKM, mengajar, mendidik anak bangsa kita. Kita macam mana? Ini yang satu inspirasi yang kita perlu dapatkan daripada doktor. Cuma doktor tadi soalan kita sajalah tanyakan pengalaman doktor bila sebelum ni mungkin berhadapan dengan mungkin pandangan sinis ke, ataupun ada orang yang mungkin terlepas pandang bila menyantuni golongan OKU. Apa yang agaknya yang biasa doktor, emak doktor selalu pesan nasihat untuk memujuk hati doktor? Okey, mak saya selalu sebutlah, mak saya kata pedulikan kata-kata orang. Buktikan yang awak tak macam tu kan. Macam contoh masa saya kena pulau, kena hina di matrikulasi dulu, mak saya kata buktikan yang awak tak macam yang mereka cakap, membuatkan saya ingin bukanlah nak membuktikan diri sangat, tapi saya ingin lakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan ibu dan ayah saya. Saya nak ingin lakukan yang terbaik kerana keluarga saya, dan mak saya selalu cakap selagi kita tak buat salah jangan takut. Buat apa nak malu, buat apa nak takut. Selagi kita tak buat salah, kita buat je yang terbaik, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi itulah yang menjadi perangsang saya lah, dan buatkan saya ni seorang yang fighter jugalah kan. Sebab bila dah jadi OKU ni memang memang kena sentiasa fight kan, bukan nak maksud kena sentiasa bangkit. Bangkit. Kuat lah ya. Membuatkan saya selalu macam bersungguh-sungguh. Kadang-kadang mungkin orang macam nampak saya beria-ria kan, sebab saya rasa kalau saya dulu, saya masih ingat lagi masa saya masa saya terlantar sakit di rumah, di hospital kan, saya selalu rasa sunyi, rasa macam hidup saya ni macam terhenti pada satu saat, di mana orang semua sibuk melakukan pelbagai aktiviti, tetapi dunia saya terhenti di atas katil, di rumah, di hospital, melihat sahaja orang melakukan pelbagai aktiviti harian kan, sebab saya tidak bebas bergerak. Jadi pada waktu itu saya masih ingat lagi, dalam hati saya lah, jauh di sudut hati, saya berdoa dan saya berharap supaya Allah mengurniakan saya hidup yang sibuk. Dan alhamdulillah sebenarnya Allah itu memakbulkan rasa hati saya itu, dan membuatkan saya menjadi orang yang sangat sibuk hari ini. Kadang-kadang sampai saya rasa tak terkejar pula kan. Jadi tapi yang bermanfaat doktor, yang bermanfaat semuanya kan. Yelah, jadi saya itu membuatkan saya terfikir balik kan. Kadang-kadang yelah manusia kan, kita rasa macam terlalu letih bila buat kerja hakiki dan pelbagai aktiviti. Tetapi saya berfikir balik, mungkin ini adalah jawapan kepada doa saya dulu. Allah memberikan saya kehidupan yang sibuk, tetapi dalam masa yang sama dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya sangat
bersyukurlah, saya sangat bersyukur kerana saya dikurniakan Allah kesihatan yang baik, peluang, ruang. Mungkin tak semua orang dapat sebagaimana peluang yang saya dapat hari ini. Jadi saya kena hargai dan saya kena lakukan lebih Masya-Allah. baik lagi untuk menyumbang Ah. lebih lagi kepada masyarakat. Oh, Jadi cayok Ah, Dr. Aizan. Dan okey, kalau kita nak cerita tadi tentang halangan sosial, kalau boleh kita nak kurangkan jurang antara masyarakat dan juga golongan OKU. Apa pandangan doktor tentang keprihatinan masyarakat masa kini terhadap golongan OKU dan macam mana kita nak tingkatkan keprihatinan tersebut supaya mm, golongan OKU tidak tersisih ataupun terpinggir? Dr. Aizan. ah, So saya lihatlah alhamdulillah sehingga hari ini saya bersyukur juga, kami juga bersyukur kerana semakin ramai rakyat Malaysia yang prihatin, semakin ramai ibu bapa yang telah terdedah dengan pelbagai sumber-sumber sokongan, maklumat membuatkan mereka ada tahu cara macam mana nak menyokong dan memperkasakan anak OKU mereka berbanding ketika saya dululah. Jadi tetapi masih banyak lagi yang perlu kita lakukan, masih banyak lagi kita perlu lakukan. Contohnya kalau kita lihat masih ramai lagi yang menyalahgunakan kemudahan OKU kan, ya masih betul. ramai lagi majikan yang tidak mahu mengambil OKU sebagai pekerja kan, masih ramai lagi kanak-kanak OKU, pelajar-pelajar OKU yang diejek, yang dibuli di sekolah kan, walaupun mungkin ada pendidikan khas di sekolah tetapi sejauh mana mereka betul-betul diintegrasi dan diterima sepenuhnya oleh warga sekolah contohnya kan. Jadi banyak lagi isu dan mungkin kalau kita boleh ambil lah ibrah hikmah daripada pandemik COVID-19 sebenarnya kalau kita fikirkan ada hikmahnya bagi OKU. Kalau kita lihat selama ini itulah kehidupan OKU. Kami ramai yang terhalang, kami ramai yang tersekat, terkurung di rumah sendiri. Tidak boleh nak keluar kerana isu accessibility, tidak ada kemudahan pengangkutan mesra OKU, tidak ada bangunan-bangunan awam di luar sana yang tidak mesra OKU, membuatkan OKU terkurung, mereka terhad, mereka tak boleh lakukan aktiviti macam orang lain kerana isu accessibility. Jadi hari ini seluruh dunia merasa apa yang ramai OKU rasa, terkurung di rumah. Kita PKP kan, bila PKP diperkenalkan 3 bulan kita stranded di rumah kan, apa perasaan kita. Jadi baru 3 bulan dan sekarang ni dah masuk ke 2 tahun kan, kita terkurung. Apakah perasaan kita? Ramai yang mental health terjejas kan, tertekan sebab tak boleh melakukan aktiviti seperti dulu. Begitulah kehidupan ramai OKU sebenarnya. Jadi cuba kita bayangkan. Jadi saya bersyukur, kami bersyukur juga dengan walaupun banyak impak-impak negatif daripada pandemik COVID-19 tapi dah macam sama mendidik hati-hati kita untuk meletakkan diri kita di tempat OKU juga. Kalau kita dapat lihat hikmah di sebalik itu, bagaimana kehidupan OKU sekiranya tidak diberikan akses, sekiranya tidak diberikan kemudahan, peluang untuk sama-sama menyertai masyarakat dalam pelbagai aspek lah. Jadi dan kerana pandemik COVID-19 juga banyak program-program pemekasaan dan pembangunan OKU dibuat secara online yang lebih ramai OKU dapat manfaatnya. Kalau dulu mungkin isu accessibility, jadi kini banyak program-program dibuat secara digital tetapi ada isu accessibility pula pada OKU yang mungkin tidak tahu menggunakan smartphone, tidak tahu menggunakan teknologi kan, mungkin mereka juga terpinggir. Jadi itulah antaranya. Jadi saya sukalah ingin menyarankan kepada kita supaya pertama kena menerima OKU seperti mana kita menerima orang lain. Kita tidak boleh melihat OKU itu sebagai individu kelas kedua, kelas ketiga kerana OKU juga sama macam orang lain, boleh menyumbang, boleh memberi manfaat, boleh belajar, boleh bekerja kalau kita memberikan mereka peluang kan dan menerima mereka sebagaimana kita menerima rakan-rakan kita yang lain kan. Jadi kalau kita sentiasa, kalau kita ada rakan-rakan OKU, kita ada jiran ke OKU atau kita ada rakan sekerja OKU ke, anak-anak OKU dan sebagainya, kita ambil tahu, ambil berat tentang mereka kan, sentiasa bertanya khabar, be friend with them kerana apa yang saya lihat kita di Malaysia ni kita kurang pendedahan tentang OKU sebab kita kerana OKU tu dia tak boleh keluar rumah, ramai tak boleh keluar rumah, ramai banyak itu
kekangan Kekangan. accessibility dan sebagainya, menyebabkan masyarakat tu tidak dapat berintegrasi dengan OKU dalam kehidupan harian. Kalau Ya. contoh kita pergi keluar, contoh di luar mana-mana kan, kita berapa ramai agaknya, kalau dalam 100 orang kita jumpa, berapa ramai OKU yang kita jumpa. Jadi mungkin kerana mereka tu tak dapat keluar kan. Jadi kita yang sebenarnya kena menyediakan infrastruktur mesra OKU, kemudahan untuk OKU dan juga peluang yang saksama juga dalam pendidikan, pekerjaan dan juga aspek sosial lain. Jadi kalau kita berusaha untuk includekan OKU dalam masyarakat, insya-Allah kita akan menjadi sebuah negara yang lebih inklusif dan mesra OKU dan cakna. InsyaAllah. Maknanya nampak kat situ banyak aspek yang boleh kita tunjukkan dan tonjolkan keprihatinan kita pada golongan OKU supaya tidak tersisih, terpinggir. Kita sama-sama. Kita kan keluarga Malaysia yang prihatin. InsyaAllah. Kan? Dan paling penting jangan salah guna kemudahan OKU ya. Itu peringatan paling penting tu. Kan. Baik. Okay. Kita pun dah sampai ke penghujung ni Dr. Aizan. Baik doktor, mungkin doktor nak kongsikan mungkin harapan dan juga ucapan doktor sempena dengan Hari OKU antarabangsa ni, dan juga mungkin ada kata-kata semangat yang doktor nak kongsikan untuk mereka yang berada di luar sana tu, doktor. Baik, hari ni. Silakan. Pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari OKU sedunia buat semua sahabat-sahabat OKU saya di luar sana. Anda adalah insan yang hebat. Anda adalah insan yang berharga. Anda boleh melakukan apa saja yang anda ingin lakukan. InsyaAllah dengan sokongan dan dorongan daripada keluarga, daripada rakan-rakan, jiran tetangga, masyarakat, negara, insyaAllah kita boleh hidup sama macam orang lain dan menyumbang kembali kepada masyarakat. Dan selamat hari sukarelawan juga kepada semua sukarelawan di luar sana, sahabat-sahabat sukarelawan saya. Anda juga hebat. Anda juga hebat. Anda hebat kerana anda mengorbankan jiwa, masa, tenaga untuk berbakti kepada orang lain. Dan kepada semua, semoga kita menghargai setiap detik dalam hidup kita ini, lakukan yang terbaik. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jika ada peluang, berilah manfaat kepada orang lain, sumbangkanlah masa, tenaga dan wang ringgit kita untuk orang lain, insya-Allah. Dan terutamanya berilah sumbangan masa, tenaga dan wang ringgit anda kepada Islamic Relief Malaysia. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih. Terbaik, tersusun cantik ayat-ayat Dr. Aizan pagi ni. Yang penting nak kongsikan inspirasi daripada apa yang Dr. Aizan lalui sendiri, dan juga supaya kita semua jadi insan yang bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aizan untuk perkongsian kita hari ini. Kita doakan semoga Allah mudahkan perjalanan, kehidupan, kejayaan-kejayaan Dr. Aizan untuk terus jadi inspirasi kepada yang lain, insya-Allah ya. InsyaAllah. Terima kasih. Maafkan saya juga kalau ada salah silap. Doakan saya. InsyaAllah. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia. Sama-sama. Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini, jangan lupa layari islamic-relief.org.my ataupun hubungi 03-8926-3434. WhatsApp 0196379788. Wah, baca crawler tu ke Fian? Hafal. Hafal Okey, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang terus menemani kami seawal jam 6 pagi sampai dah sekarang, dan pastinya perkongsian untuk Suara Kemanusiaan tadi mengakhiri tugasan kami di Warna Pagi untuk edisi 6 Disember 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama kongsikan tentang Somatic Symptom Disorder. Dari mana agaknya Ustaz kita bersiaran hari ini? Sama-sama lah nantikan dari atas langit, dalam laut, di manalah. Yang penting manfaat tu kita nantikan bersama. Dan untuk Warna Pagi, kita jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.